lah. Halo, what's up guys? So, hari ini kami akan membentangkan tentang apa itu dada dan kesannya terhadap mahasiswa. So, saya Kennedy Sen. Saya Sequencia. Saya Percy. Saya Shelly. And ya, saksikan. 2 juta pelajar dari lebih 3,000 sekolah rendah dan menengah kebangsaan di seluruh negara kini berdepan ancaman penyalahgunaan dada. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. So, apakah itu dada? So, basically dada yang kita tahu ialah bahan yang digunakan untuk merawat penyakit, mengurangkan simptom atau mengubah suai proses kimia dalam badan untuk tujuan-tujuan tertentu. Walau bagaimanapun, bukan semua bahan yang bukan semua bahan yang dimakan dianggap sebagai dada ataupun drug. Misalnya makanan yang dianggap sebagai dada, melainkan makanan tersebut diambil khas untuk tujuan tertentu. Contohnya caffeine yang di dalam kopi itu. Oleh sebab perkataan drugs dipinjam daripada bahasa Inggris, perkataan ini membawa banyak maksud. Perkataan drugs lebih banyak digunakan dalam bidang farmasi dan perubatan, yaitu ubat-ubatan, manakala perkataan dadah membawa image yang negatif, yaitu ketagi. Seterusnya, dada dan ciri-cirinya. Dada ialah bahan kimia psikoaktif yang mempunyai ciri-ciri seperti kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat otak dan saraf tunjuk. Seterusnya, digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang, diperolehi secara haram. Membawa kepada penggantungan fisikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dada. Bukan itu sahaja, mendatangkan kesan-kesan bahaya ke atas kesehatan dan fungsi sosial. Faktor penyalahguna dada adalah kurang didikan agama, pengaruh rakan, perasaan ingin mencuba, dan terlalu mengikut perasaan. Okay. Untuk kesan pengambilan dada kepada tabiat dan kelakuan diri penagih, tidak lain tidak bukan: 1. Pandai menipu, 2. Mencuri untuk mendapatkan uang membeli dada, 3. Menghasilkan diri dari masyarakat umum, 4. Hanya bergaul dengan kumpulan penagih dada, yang last mempengaruhi sahabat handai untuk menjadi penagih dada. Stop.
next kita akan bercakap tentang kesan dada terhadap remaja. So antara sebab why remaja pilih drugs as a jalan penyelesaian ialah satu, tidak mendapat kasih sayang daripada keluarga. So remaja-remaja yang tidak mendapat perhatian daripada keluarga mereka sentiasa diabai. Untuk mengatasi rasa kesedihan yang dihadapi mereka adalah memilih untuk mengambil dada yang membolehkan mereka bakal dan menjadi penagih dada selepas memakainya. And then next is pengaruh kawan. Setengah daripada mereka menagih dada karena mereka dipengaruhi oleh kawan. Mereka juga ialah pengaruh dari kawan untuk mengambil dada. So jika mereka menolak ajakan kawan mereka untuk menagih dada, maka mereka akan kehilangan kawan baik. Akhirnya mereka terjebak di dalam yang itulah penagih dada. And then next, rasa ingin mencoba. So remaja pada peringkat ini adalah penuh dengan rasa ingin tahu dan mencoba. So apabila mereka mendapat dada, mereka ingin tahu apakah kesan selepas menggunakannya, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terjatuh ke dalam perangkap pengedaran dada dan mementingkan kepentingan diri sendiri dorang segala. And then next is kesenangan untuk mendapat dada. Dalam hal berkaitan dengan kesenangan dalam mendapat bekalan dada, pihak penguatkuasa perlu juga lah mengambil tanggung jawab yang tanggung jawablah terhadap kes-kes dada ni, sebab perkara-perkara inilah disebabkan penguasaan undang-undang yang lemah, remaja mudah untuk mendapatkan dada di pasaran dengan mudah dan haram. Selepas ini kami berdua akan memberitahu tentang kesan-kesan penyalahgunaan dada. Yang pertama, masalah kesehatan. Remaja yang menagih dada selepas suatu jangka masa yang panjang akan menghadapi masalah kesehatan seperti kegagalan fungsi, penyakit mental, kanser, dan sebagainya. Bukan itu saja. Hal ini disebabkan dada mengandungi kandungan obat yang beracun. Mengikut kajian yang dijalankan, setengah pil ekstasi yang dijual mengandungi obat tikus yang beracun serta serpihan kaca. 3. Serpihan kaca yang dibubuk ke dalam dada adalah untuk mempercepatkan kesan obat tersebut ke atas penagih. Yang kedua, bagi peningkatan kes jenayah, ini biasanya sudah berlaku lah. Demi mendapatkan uang bagi melegakan rasa gian penagih dada, mereka terpaksa mencuri, merompak, ataupun melakukan apa-apa jenayah yang membolehkan mereka untuk mendapatkan uang. Oleh itu, kita sering mendapat berita tentang kes pecah rumah, merabut, merompak dalam surat kabar. Yang ketiga, pembangunan dan keamanan negara tergugat. Ini apabila penagih dada dalam negara kita meningkat, pembangunan negara tergugat karena keasyikan mereka untuk menghayalkan diri menyebabkan mereka hilang minat dalam pelajaran dan keinginan untuk bekerja. Bukan itu saja, remaja yang tidak belajar dan bekerja akan mengurangkan pengeluaran negara biarpun dari segi keuangan ataupun tenaga kerja. Dan sekian, terima kasih daripada kami berdua. Langkah-langkah mengatasi. Yang pertama, mengetatkan undang-undang. Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menghapuskan gejala ini, terutamanya di kalangan remaja. Undang-undang yang berkaitan dengan dada harus diperketatkan lagi agar penagih dan pengedar dada akan bertaubat. Dengan adanya undang-undang yang baik, tetapi pelaksanaan yang lemah tidak akan membantu kita dalam menghapuskan gejala ini. Oleh itu, pihak polis harus sentiasa mengadakan pemeriksaan yang ketat di kastam-kastam untuk menghalang pengedar dada yang berniat untuk menyeludup dada ke dalam negara kita. Yang kedua, kempen dan ceramah diadakan. Kempen
tentang bahaya dadah boleh dilancarkan oleh mana-mana pihak untuk menyadarkan remaja kita tentang kebahayaan dadah. Polis juga patut dijemput untuk memberi ceramah tentang jenayah yang berkaitan tentang dadah. Pada masa yang sama, polis boleh memberi amaran keras terhadap sesiapa yang berniat untuk mengedar ataupun menagih dadah. Yang ketiga, kasih sayang ibu bapa. Ibu bapa harus sentiasa memberi perhatian kepada apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, supaya mereka tidak bergaul dengan kawan yang tidak baik dan seterusnya terjebak ke dalam amalan penagih dadah. Yang keempat, pegangan agama yang kuat. Remaja yang beriman dan mempunyai pegangan yang agama yang kuat tidak mudah terpengaruh dan dihasut untuk mencuba dadah. Hal ini disebabkan mereka adalah kuat dan teguh dari segi mental, serta mereka tidak akan membuat apa-apa perkara yang berada di sisi undang-undang.